Okey, salam dan salam sejahtera, dan kita patut berbangga ya kerana Parti Bersatu ya berjaya melahirkan seorang jutawan muda ya daripada hasil jana wibawa, yang mana kita lihat hari ini kes di mahkamah yang membabitkan kes rasuah ubah wang haram Wan Saiful, yang mana pegawai bank, ahli politik antara 50 saksi dipanggil. Ini adalah hasil daripada Kerajaan Perikatan Nasional itu, yang mana kalau kita baca kenyataannya dikeluarkan di media hari ini ya, kita lihat ya, pendakwaan akan memanggil 50 saksi untuk memberi keterangan dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung projek jana wibawa yang dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Perkara ini dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya ya. Dan apa yang kita lihat daripada isu ini, pada 21 Februari tahun lalu ya, Wan Saiful 48 didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek center Spin Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara pra-kelayakan bernilai RM232 juta. Beliau juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6.092,694.54 melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun MyBank Islamic Berhad milik Nepturis sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan surat setuju terima bagi projek terbabit. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di Loyal Lake Club Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 ya. Dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku, Bukit Tunku di sini, yang mana pada 8 Julai 2022 dan 30 September 2022. Wan Saiful juga didakwa atas 18 ya pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan 5.59 juta dengan memindahkan dan menggunakan wang hasil aktiviti haram, antaranya bagi membeli kereta Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia dan memindahkan ke beberapa akaun termasuk milik syarikat Sina Karang Krab Sdn Bhd. Kesemua kesalahan ini dilakukan di cawangan CIMB Bank ya. Dan yang mana juga kita tahu perkara ini mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan, keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Akhirnya Parti Bersatu ya telah berjaya melahirkan seorang jutawan segera. Saya juga naklah kalau duduk dalam politik dan akhirnya kita boleh mendapat ya kapitalis, sedagar, orang-orang yang mengambil projek dengan kerajaan tiba-tiba derma dalam akaun milik kita. Walaupun itu akaun syarikat ya, tapi akaun syarikat itu milik Wan Saiful ya, dalam apa yang kita lihat di media hari ini. Apa yang juga menarik, siap beli Ford Ranger dengan duit yang telah pun didermakan ini tadi. Sebab apa? Parti PAS kata ini duit dermakan, duit sedekah. Jadi hari ini apabila Parti Bersatu menyatakan duit akaun parti mereka dibekukan, saya harap ya ramai lagi penderma-penderma di luar sana tolonglah bagi derma seperti mana yang Wan Saiful ni dapat. Bayangkan dalam sekelip mata kita boleh dapat duit hampir 7 juta ya masuk dalam akaun. Ini adalah satu perkara yang mereka kata sedekah orang yang menyokong kepada mereka. Jadi inilah kerja yang dibuat oleh Perikatan Nasional semasa mereka jadi kerajaan. Sebab itu Wan Saiful Wan Jan dia meletakkan jawatan ya, dan tidak menyambung jawatan dia sebagai pengurusi PTPDN waktu itu, kerana dia sudah dapat duit ini dan duit ini dia gunakan untuk kempen politik dia, dan sebab itu dia menang. Bayangkan duit hampir 7 juta. Itu baru dekat situ, belum lagi duit-duit lain. Ini yang kita dapat korek. Jadi dalam perkara ini saya percaya dan penuh yakin dengan 50 saksi yang telah pun dipanggil ini, Wan Saiful ni akan sangkut lah. Dan apabila sangkut kita tahu ya, hukumannya lebih kurang sama seperti mana Syed Saddiq, dan dia juga akan disebat kerana umur dia ni. Jadi sebab itu saya kata cepat-cepat laksanakan pertuduhan ini. Jika dia tidak bersalah dilepaskan, tapi kalau bersalah
kita perlu cepat kerana sebelum umur dia 50, biar dia tahu rasa kena sebat, dan sebagai pengajaran kepada anak-anak muda yang ke politik, ya, jangan ke politik melihat duit. Jangan ke politik ini melihat kekayaan. Politik ini idealisme sebenarnya untuk kita membangunkan negara. Jika ramai tokoh-tokoh muda seperti Wan Saiful ni duduk dalam politik, ingin mengayakan diri dia dengan sekelip mata, dan akhirnya seperti mana yang kita lihat, duit masuk dalam akaun sampai hampir 7 juta dan dikatakan sebagai sedekah. Kalau macam ni semua orang dalam politik, anak-anak muda semua jadi jutawan. Ini adalah satu perkara yang tidak baik, kerana duit ini sebenarnya duit membabitkan duit rakyat. Apabila satu tender itu dikeluarkan seperti mana yang berlaku di sini, 232 juta ni tender yang dikeluarkan untuk lebuh raya persimpangan Pantai Timur ni. Kalau kita buat tender itu dengan telus dan akhirnya kita boleh menilai semula dan boleh melakukan penyebatan, kita dah boleh jimatkan mungkin beberapa juta, mungkin 30-40 juta, itu lebih baik, dan duit itu boleh dikembalikan kepada rakyat dengan membangunkan projek-projek yang lain, ataupun kita boleh membuat perkara-perkara yang berfaedah untuk negara. Tapi kalau kita melakukan hal seperti mana yang berlaku di kes Wan Saiful ini, maka dia akan mengalir kepada satu individu dan juga akan menjadi satu rasuah, dan rasuah itu pergi pula kepada pengundi-pengundi kita dengan kita membayar mereka, dengan kita lihat sedekah yang dilakukan seperti mana juga pemimpin PAS. Dan kita lihat pada PRU ke-15 itu, parti yang paling kaya adalah Parti Bersatu, yang mana mereka, dan juga Perikatan Nasional, yang mana kita lihat mereka seolah-olah parti itu keluarnya, tertubuhnya Parti Perikatan Nasional ini adalah parti jutawan, parti orang kaya. Yang ini yang kita lihat. Jadi hari ini apabila seorang daripada seorang mereka akan didakwa, salah satunya adalah apabila Wan Saiful ini didakwa, dan kalau dia didapati bersalah, hilang lagi satu ahli parlimen. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin didapati bersalah, hilang lagi satu ahli parlimen. Dan lepas ini, Parti Bersatu ini akan berkumpul. Sebab apa? Ramai ahli parlimen mereka akan melompat, ramai ahli parlimen mereka akan didakwa. Begitu juga pimpinan-pimpinan mereka yang lain akan di-highlight, akan disuluh oleh SPRM, kerana memang betul perkara-perkara ini berlaku. Saya tak tahu berapa banyak lagi duit-duit kita yang disonglap oleh Perikatan Nasional sewaktu mereka jadi kerajaan. Mereka lakukan perkara ini kerana mereka tahu mereka jadi kerajaan tidak lama, dan mereka mengambil kesempatan daripada mereka merampas kerajaan itu untuk songlap duit negara. Sebab itu kalau kita lihat titah yang di Persatuan Agong yang lepas, yang sekarang ini dah pun berangkat, Sultan Pahang menyatakan kita bertukar-tukar kerajaan ni amat merugikan negara. Kerana apa? Puak-puak yang nak menukar kerajaan ni, mereka akan merompak duit rakyat, kerana mereka tahu bahawa nyawa mereka juga sebagai kerajaan waktu itu di hujung tanduk. Itu sebabnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, apabila kerajaan itu tumbang dan digantikan dengan Ismail Sabri, dia tidak nak melawan, kerana dia tahu bahawa kalau mereka keluar dan jadi pembangkang dan akhirnya Pakatan Harapan masuk, projek tender mereka, semua kerja-kerja yang mereka lakukan akan dilihat dan akan dinilai, dan akhirnya mereka akan disesat. Sebab itu mereka ambil kesempatan duduk dalam kerajaan waktu itu, dan mereka cuba bersihkan, cleankan apa yang mereka telah lakukan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri, dan mereka tahu bahawa mereka gunakan kuasa mereka apabila mereka menjadi kerajaan sementara sewaktu PRU ke-15 itu untuk mereka push. Sebab itu hari ini kita lihat mereka masih memiliki kursi. Dan begitu juga PAS. Mereka bermain dengan rasuah duit di bawah, dan akhirnya kita lihat hari ini tidak menguntungkan kepada negara, kerana pimpinan yang diangkat adalah pimpinan yang tidak mempunyai kualiti. Orang seperti Wan Saiful ni, rakyat perlu tolak selepas ini, kerana dia ni memang pada saya tidak ada integriti. Dia ke politik hanya untuk nyawa dia sendiri. Itu ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.